Tapi saya agak kepenatan sebenarnya daripada Kelantan. Tapi apa pun saya cuba bagi yang terbaik tuan-puan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jom kita mulakan sesi kita ini dengan kita nak bawa keberkatan dan manfaat yang banyak dalam sesi kita ini. Jom kita kita realign balik kita punya niat dan kita nak bawa kebaikan yang banyak tu dengan kita nak baca Ummul Kitab Al-Fatihah dan juga kita nak baca doa. Boleh? Bagi yang non-Muslim boleh guna cara yang tersendirilah. Okey, baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, jom. Siapa dah ready untuk kita mulakan sesi kita malam ini, semua orang boleh komen ready coach. Jom kita mula. Okey, baik. Alhamdulillah, selamat berkenalan bagi siapa yang baru berjumpa malam ini, dan bagi yang dah lama jumpa lagi dalam sesi kita hari ini. Jadi malam ni saya memang agak kepenatan sikit tuan-puan, tapi apa pun saya cuba deliver yang terbaik, tapi mungkin kita akan habis awal sikit kot insya-Allah. Tengoklah keadaan macam mana. Okey, baik tuan-puan. Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan power closing. Boleh? Sebelum tu mungkin ada orang yang masih belum kenal ke, kan saya kenalkan diri macam biasa saya kenalkan. Sebelum tu saya mohon laluan kepada orang-orang hebat yang ada dalam kelas pada hari ini. Saya percaya depan saya ni bukan orang biasa-biasa, ada ramai sifu-sifu hebat yang berada dalam kelas juga mungkin. Jadi malam ni beri laluan untuk saya jadi coach anda tuan-puan. Kan? Jadi sedikit saya punya kelayakannya. Dari segi digital marketing, saya adalah official trainer untuk Facebook. Saya ada certified daripada Facebook dan saya ada 2 certification, professional certification daripada Ireland, 1 daripada UK. Dan juga saya ini adalah antara trainer lah kot yang dibesarkan oleh agensi ataupun badan yang lead untuk digital ni di Malaysia ni, kalau awak tahu adalah Malaysian Digital Economy Corporation, iaitu MDEC. Jadi saya salah seorang orang yang membesar di dalam MDEC lah, bukannya duduk kerja dengan MDEC, tapi saya saya adalah di-train di bawah trainer di bawah MDEC lah. Alhamdulillah, saya punya achievement juga adalah pernahlah jadi 3 tahun juga berturut-turut menjadi best trainer in Malaysia dalam program e-usahawan. Dan dalam bisnes juga tuan-puan, saya juga buat bisnes sama macam awak juga kan. Jadi kita semua ni orang bisnes, orang yang kita nak nak bina bisnes kita. Jadi saya CEO untuk Speed Office 99 Academy Sedang Berhad dan CFO untuk ZenS Energy Sedang Berhad. Baik, itu sikitlah berkenaan dengan saya tuan-puan. Tak hebat mana pun tuan-puan, cumanya kadang-kadang saya tunjuk juga saya punya profile tu supaya bila kita nak mengajar tu kurang-kurang orang cakap, oh okeylah dia adalah certain credibility. Betul tak tuan-puan? Kan? Okey, baik tuan-puan, jom. Seterusnya jom kita brief sikit kepada siapa yang masih belum kenal ataupun masih belum tahu lagi berkenaan dengan klinik bisnes. Jadi klinik bisnes ni sebenarnya program mingguan yang kita ada di bawah Speed Office 99 Academy ni. Jadi setiap minggu kita buat program ni percuma saja tuan-puan, dan kita tak minta bayaran apa-apa, cuma kita minta tuan-puan bantuan daripada semua untuk sebarkan kebaikan, sebarkan manfaat daripada program ini kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang sama-sama untuk belajar berkenaan dengan bisnes. Bagi saya, setiap kali saya nak buat klinik bisnes, masa saya baca doa, saya akan selalu beritahu dekat diri saya, Syahril, malam ini adalah malam untuk kita share, dan inilah menjadi satu manfaat yang saya nak, bukan sekadar perkongsian, tapi ialah menjadi pahala saya.
menjadi jariah untuk saya kan. Jadi hopefully tuan-puan juga boleh berkongsi lah kan kita punya program ini kepada orang-orang di luar sana. Boleh ke tuan-puan? Okey, baik. So kalau siapa yang perasan saya punya suara malam ni tak berapa nak kuat sikit. Tapi okey ke semua, boleh clear okey, baik. So jom kita mulakan sesi kita pada malam ini. Baik. Jadi yang ni mungkin saya nak terus sahaja first. First kita nak tahu apakah itu marketing dan juga sales. Kan? Apa perbezaan di antara marketing dan sales tuan-puan? Baik. So saya nak tuan-puan ingat macam ni. Hello, semua orang dengar sini. Bila kita buat marketing, kita kena ingat marketing ini adalah tempat kita habiskan duit. Kita habiskan duit lah, maknanya kita buat tapi kita bukan dapat duit melalui marketing. Tapi kat mana kita dapat duit tuan-puan? Kita dapat duit melalui sales. Bila kita buat sales, barulah duit itu dah datang. Betul ke? Jadi malam ini, jom saya kongsikan biar awak jelas apakah tujuan utama kita buat marketing. Kan? Ada dua tujuan utama dalam nak buat marketing. Okey, sekejap. Okey, sekejap. 1 minit 1 minit. Okey, sorry, anak dia masuk kan. Jadi baik gini macam ni. Jadi kita kena jelas bahawa kita dalam buat marketing ini kita ada objektif dia. Siapa nak tahu apakah objektif dalam kita nak buat marketing? Kan? Kita duk cakap pasal marketing ini. Baik. Tuan-puan, dalam marketing ini kita ada dua perkara utama yang kita nak, dua perkara penting yang kita nak dapat daripada marketing. Semua orang komen dua objektif utama. Dalam kita nak buat marketing ni ada dua objektif. Semua orang komen sikit. Dua objektif. Baik. Apa benda dalam yang kita nak daripada marketing tuan-puan? Jadi, yang pertama, untuk nak fahamlah beza marketing dan juga sales ni sikit kan. Baik. Marketing, objektif utama kita ni, objektif dia adalah yang pertama adalah buat orang tahu, orang nampak, orang ingat. Senang cerita, kita buat marketing, dia akan bergerak selari dengan branding. Jadi apa tuan-puan objektif utama kita buat marketing? First, kita buat marketing untuk buat orang tahu, orang nampak pasal kita dan orang ingat pasal kita. Kan? Itulah yang kita panggil sebagai branding. Jadi semua orang komen dulu. Marketing ni apa? Buat orang tahu, nampak dan ingat. Itu kerja buat marketing. That's why kita nampak kita tampal ada billboard, kita buat posting hari-hari. Jadi tujuan utamanya apa tuan-puan? Untuk buatkan orang nampak kita, orang tahu pasal kita dan orang ingat pasal kita. Baik. Jadi tuan-puan, kalau awak tengok skrin dalam kita nak buat marketing, bila kita tengok tujuan pertama ini, dalam kita nak naikkan, tujuan marketing senang cerita adalah untuk naikkan branding kita. Branding ni buat orang ingat lah tuan-puan. Orang tahu, orang nampak, orang ingat. Baik. Untuk orang buatkan orang tahu, nampak dan juga ingat ini juga kadang-kadang yang orang ramai buat, yang kadang-kadang dia ini penat dalam buat marketing. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Iaitu apa tuan-puan? Kita kena selalu fikirkan apa benda posting ataupun apa benda yang aku kena buat supaya orang mudah ingat pasal aku. Jadi tuan-puan, first soalan saya kepada semua, dalam kita nak buat marketing, soalan pertama saya tuan-puan, awak dah ada tak brand sendiri? Semua orang komen brand sendiri. Maksudnya awak punya branding. Faham tak? Sebab apa tuan-puan? Orang akan mudah ingat kita bila kita ada
brand. Apa maksud brand sendiri? Oh coach, saya ni jadi ejen untuk Telekom Siti Khadijah. Telekom Siti Khadijah tu itu brand awak ke, saya tanya? Kalau saya tanya, itu brand kita ke tuan-puan? Bukan, itu bukan brand kita. Nampak? Maknanya walaupun kita jadi ejen, walaupun kita jadi dropship, tapi paling kurang kita kena ada brand. Brand tu nama grup ke coach? Tak semestinya. Brand ini adalah benda yang bila kita sebut benda itu, orang ingat pasal kita. Tak kisah, maknanya contoh, awak nak brandkan diri awak ni, dia ada dua. Branding ni dia ada dua. Pertama, kita panggil sebagai personal branding. Personal branding ni kita. Macam saya, apa saya punya personal branding? Coach Syahril. Bila sebut saja Coach Syahril, orang kenal. Betul tak? Siapa Coach Syahril? Maknanya apa? Sebab saya naikkan. Orang kenal apa? Oh, dia ni marketing expert. Sebab apa? Sebab saya selalu bercakap, saya adalah marketing expert. Betul tak? Coach Syahril saya sebut. Buat poster Coach Syahril. Kan? Tapi, untuk brand organisasi saya guna Speed Office 99 Academy. Betul tak? Jadi orang ingat, oh Speed Office ni, mungkin orang akan ingat juga Speed Office ni dengan Syahril. Maknanya dia akan pergi sekali. Tapi brand ini dia boleh pergi dengan dua. Ada orang dia bina dengan personal branding sahaja. Tapi apa pun, mesej saya dekat sini adalah apa? Dalam kita nak buat marketing, untuk mudah buat orang tahu, orang nampak, orang ingat, kita mestilah ada brand. Siapa belajar sesuatu tu? Komen sikit. Belajar sesuatu. Dia mesti selari tuan-tuan. Kalau tak, kita akan penat. Kan? Kita akan penat buat marketing sebab apa? Sebab orang tak ingat kita. Kan? Okey, baik. Itu yang pertama, pasal branding. Yang kedua, dalam sama juga macam branding, dalam kita nak buat orang tahu, orang nampak dan orang ingat, saya nak tanya, kita ni bila kita buat marketing, adakah orang tengok sekali, orang terus ingat? Kan? Slide tak tukar, slide mana tak tukar ya? Ya. Saya rasa kita punya Zoom ni dah penuh dah ni. Sekejap Okey, baik. So, boleh ke tuan-puan? 300 orang. Ya, Zoom saya ni muat 300 orang je. Jadi, saya rasa tak muat dah 300 dah. Kan? Sekejap saya hantar dekat saya punya ni. So, itu kita punya, boleh tengok siaran langsung di YouTube. Sekejap saya bagi kepada saya punya tim supaya dia bagi dekat ni lah. Kan? Ni. Okey, baik. Sekejap Okey, baik. So, sekarang, jom kita teruskan sesi kita. Iaitu apa, tuan-puan? Boleh nampak kan saya punya ni? Boleh nampak ke saya punya slide ni? Boleh kan? Okey, baik. So, sekarang, untuk kita... Okey, boleh. So, untuk kita buat orang tahu, nampak dan ingat ni juga, kita maknanya orang akan, bila orang tengok sekali, orang tak ingat. Betul? That's why, kita kena buat orang tengok berkali-kali mesej yang sama. Semua orang komen sikit, mesej yang sama. Faham? Apa maksud mesej yang sama? Maknanya, kita kena ambil niche kita. Niche ni maksudnya awak kena naikkan satu niche awak sendiri. Niche ni maksudnya apa? Aku ni pakar pasal apa? Aku ni pakar pasal digital marketing. Aku ni pakar dalam kek. Aku ni pakar dalam bab aircon. Aku ni adalah pakar dalam bab bina rumah. Jadi, kena selalu bercerita pasal topik itu sahaja. Sebab tu ramai orang yang dia jadi penat. Sebab apa? Sebab dia bercampur-campur.
sekejap dia cerita pasal rumah, sekejap dia cerita pasal kahwin, dia sekejap cerita pasal isteri dia, sekejap cerita pasal pergi pantai, betul tak? Jadi bila macam tu menyebabkan apa tuan-puan? Menyebabkan orang tak ingat apakah dia punya specialty. Orang tak ingat dia ni buat apa. Boleh faham ke tak tuan-puan? Kan? Jadi maksudnya tema dan mesej kita adalah benda yang sama. Kan? That's why kalau macam tu coach, kalau saya ada banyak produk macam mana coach? Kalau ada banyak produk, letakkan di bawah satu brand yang sama. Okay, baik. So itu yang pertama. Jadi buatlah marketing kita tu, buat sebanyak mungkin, buatlah seramai mungkin. Fikirlah macam mana nak suruh orang ini tahu pasal kita, nampak pasal kita, ingat dengan kita. Kan? Okey, baik. Yang kedua tuan-puan, ini yang sangat penting yang tak ramai orang buat. Okey, dengar sini betul. Okey, baik. Setuju tak dengan saya kalau awak tengok ramai orang yang buat marketing, dia ingatkan marketing ini hanyalah buat posting. Kan? Siapa rasa dia pun jadi macam tu? Saya ni coach, saya ingatkan saya buat posting je. Kan? Komen sikit, saya lah tu coach. Kan? Rajin buat posting. Tapi betul ke dia buat posting saja? Tak tuan-puan. Sebab itu awak tengok ramai orang yang ada follower ramai. Follower ramai, tapi saya nak tanya, like dan follower awak tu boleh buat duit tak? Boleh tak benda tu convert kepada sale? Ceritanya adalah, boleh ke tak boleh? Kalau sekadar orang follow dan orang like, dia tak boleh jadi sale tuan-puan. Sale ini bila orang beli. Jadi kita kena fikir cara macam mana nak buat orang beli. Maknanya sale duduk dekat sini tuan-puan. Duit masuk dekat sini. Jadi flow yang kedua dalam marketing adalah apa? Awak kena ingat betul-betul. Lepas awak buat orang nampak kepada awak, benda yang awak mesti ada dalam kepala awak sekarang adalah macam mana aku nak dapatkan database. So semua orang komen database ataupun leads. Jadi buat marketing, fikir database. Everything awak buat, awak selalu fikir database. Ini saya tahu dalam kelas banyak kali saya bagi tahu, marketing ini nak ke tak nak, itulah flow dia. Kalau awak tak nak penat, macam itulah dia punya flow, iaitu apa? Awak dapatkan database. Boleh ke boleh ni? Jadi macam mana nak buat database tu coach? Awak fikirlah macam mana nak buat marketing, maknanya buat dekat TikTok, buat dekat Facebook, buat dekat mana-mana. Awak kena fikir sekarang, macam mana aku nak bawa sekarang ini pergi menjadi database. Tak kisahlah awak nak buat macam mana. Kan? Awak nak buat apa? Awak nak buat dia tu masuk dekat dalam grup WhatsApp ke? Awak nak suruh dia isi Google Form ke? Awak nak suruh dia masuk dalam Telegram ke? Nak suruh masuk dalam chatbot ke? Nak suruh masuk dalam email ke? Nak suruh isi Google Form ke? Tak kisah. Tapi asalkan awak dapat nama, nombor telefon, lagi cantik dapat juga dia punya email. Betul tak tuan-tuan? Tapi saya boleh cakap apa? Kalau kata yang buat marketing ni, kan, yang ramainya apa yang buat marketing? Cuba awak tengok dekat dalam grup WhatsApp. Cuba awak tengok dekat dalam Facebook. Apa yang mereka buat? Siapa nak PM saya? Betul tak tuan-puan? Setuju tak dengan saya? Bila kita ramai yang buat, bila dia buat apa? Bila nak, dia maknanya dia menjual. Saya nak tanya tuan-puan, awak buat macam tu, penat ke tak penat? Penat tuan-puan. Serius saya cakap, awak akan penat. Penat sebab apa? Sebab awak nak cari orang baru. Nak cari orang baru. Sampai bila macam tu? Kita buat bisnes, kita nak kena berkembang. Awak dah kena ada awak punya ready database. Faham ke ni tuan-puan? Sebab apa? Bila kita ada ready database, masa itulah kita boleh buat apa tuan-puan? Barulah kita boleh bawa orang untuk buat sale. Barulah duit itu boleh masuk secara konsisten. Ataupun lebih flow untuk nak dapatkan customer itu nampak dengan jelas. Siapa faham dan jelas dan rasa belajar sesuatu yang berguna? Komen sikit. Faham kan? Belajar sesuatu. Boleh tuan-puan? Jadi saya tahu banyak kali dah saya cerita pasal ni, tapi inilah perkara asas dalam marketing and sales. Selagi mana kita tak follow dia punya flow ini,
maka kita akan tengok kita akan penat dalam buat marketing. Faham? Jadi coach, so macam mana coach? Awak dah ingat macam ni, hello semua orang. Awak nampak macam senang betul? Oh, macam tu coach. Tapi, setuju tak dengan saya, untuk awak nak bina database ini, pembinaan database ini, semakin banyak database, apa yang akan relate dengan awak tuan-tuan? Apa yang akan relate dengan awak? Yang awak sebagai orang yang buat database, awak akan tengok, dia akan selari dengan leadership. Dia akan selari dengan siapa awak. Apa tuan-puan, saya boleh cakap, kalau awak tidak ada karakter, awak tak ada, awak sendiri tak yakin yang awak ini pakar, awak ini orang yang ada karakter, orang yang boleh guide orang lain, susah kita nak handle database. Betul ke betul tuan-puan? Setuju tak dengan saya? Awak akan tengok macam tu. Tak apalah awak try buat, nanti awak akan tengok. Sebab itu, awak akan tengok dalam buat bisnes ini, dia perlu bina leadership. Sebab tu kalau orang bagi alasan, oh saya malulah, oh saya takutlah, kan? Oh saya tak, itu adalah proses dia. Betul ke betul? Kan? Okey, baik. So sekarang itu adalah dapatkan dia punya ni lead. Boleh tuan-puan? Okey, baik. So sekarang bila kita dah dapat database, apa yang kita kena buat sekarang tuan-puan? Barulah kita akan mula fokus untuk buat closing. Maknanya untuk close sales. Boleh tuan-puan? Baik. So sekarang apa yang kita boleh faham sekarang? Maknanya dalam kita nak buat marketing and sales, kita ada dua skills yang berbeza. Semua orang komen, dua skills yang berbeza. Bukan satu tuan-puan, saya ada ramai orang yang hebat dalam marketing, tapi dia belum tentu pandai dalam buat close sales. Betul tak? Ada orang dia hebat dalam closing, pandai dalam buat close sales, dia belum tentu dia pandai dalam buat marketing. Sebab tu kalau company yang besar ni akan ada dua department. Satu department marketing, satu department sales. Kalau company kecil biasa sekali je lah, tapi maksudnya apa? Dia adalah dua skill set yang berbeza. Iaitu apa ni? Sales ini kita kena belajar macam mana untuk nak closing orang. Cara kita bercakap dengan orang. Cara kita guna ayat-ayat. Skrip yang kita nak guna. Betul tak tuan-puan? Kan? Okey, baik. So, siapa belajar sesuatu? Komen sikit. Belajar sesuatu coach. Okey, baik. So, sekarang saya nak pergi laju-laju sikit. Seterusnya adalah orang tanya apa kaitan marketing, branding and sales. Saya nak pergi laju-laju saja, senang saja. Hubungan dia senang saja tuan-puan. Kalau ada lagi yang masih belum mementingkan branding, maka saya nak menyeru kepada semua orang, awak mula pentingkan branding. Mula masukkan dalam marketing awak itu mesti ada brand. Kenapa tuan-puan? Sebab marketing yang bagus, dia akan secara automatiknya dia akan menaikkan branding. Branding yang power. Bila branding kita kuat, awak akan tengok closing juga akan jadi lebih mudah. Setuju tak tuan-puan? Bila nama brand kita kuat, maka untuk kita close orang lagi senang. Sebab apa? Sebab dah ada kepercayaan. Kita cakap sikit pun orang dah terus close. Betul tak? Contoh kita kata apa? Katalah kita ambil jenama Poway lah contoh. Kan? Penapis air. Orang dah kenal lah dekat Malaysia ni. Tiba-tiba datang satu penapis air baru. Kan? Nama dia apa? Nama dia apa lewat? Bukan Poway lah maksudnya. Kodak ke apa benda kan? Tapi maksudnya bila dia mari yang baru, nak dapatkan closing untuk produk yang baru ini dia sangat mencabar. Sebab apa? Sebab dia belum lagi orang kenal. Betul? That's why kena bina. Okey, baik. So sekarang saya nak pergi dengan lebih jelas lagi, lebih laju sikit, boleh ke tuan-puan? Okey, saya nak terus pergi sahaja. So sekarang saya nak pergi kepada 7 step. Boleh ke tuan-puan? Siapa dah ready ni nak belajar 7 langkah dalam kita nak buat close sales? So semua orang komen sikit 7 langkah. Kan? Saja saya nak ni supaya awak boleh ni. Saja saya tulis balik Saya pun nak refresh balik. Baik.
So, nombor satu tuan-puan, langkah pertama. Semua orang komen langkah pertama adalah sebelum berlakunya close sales. Langkah pertama adalah apa tuan-puan? Dia panggil sebagai prospecting. Semua orang komen prospecting. Kan? Okey, baik. So, yang kedua, selepas kita dah ada prospecting, kita yang kedua adalah approach. So, semua orang komen pula approach. Selepas approach, apa benda? Approach adalah fact finding. So, semua orang komen pula fact finding. Lepas kita dah dapat fact finding, apa yang kita buat sekarang? Kita buat pula presentation. Kan? Presentation. Lepas presentation, dia ada apa? Dia ada dipanggil handling objection. So, semua orang komen pula handling objection. Dan last kali adalah closing ataupun close sales. Kan? Closing dan closing lah. Dan yang selepas ini kita panggil dia sebagai apa? Ini selepas daripada closing. Saya akan cerita sekejap lagi. Okey, baik. Yang ini dia panggil sebagai apa? Servicing dan follow up. Kan? Okey, baik. So, sekarang siapa nak tulis? Sebab saya tak bagi slide ni tuan-puan. Kan? Baik. Jangan conteng saya punya. Okey, baik. Sekejap Okey, baik. So sekarang apa yang kita boleh faham sekarang ni macam ni tuan-puan sini. Ini adalah sebelum berlakunya closing. Maknanya ini adalah sebelum awak boleh message dia. Sebelum awak boleh pergi jumpa dengan ataupun awak sebelum awak contact orang tu ataupun sebelum memulakan komunikasi dengan orang tu. Itu adalah step yang pertama sebelum. Semasa ini adalah semasa kita tengah engage. Semasa kita tengah, kalau kata berbual, tengah berbual. Semasa kita tengah, maknanya ataupun dia tengah baca kita punya landing page. Ini adalah proses dia. Faham ke tuan-puan? Dan ini adalah apa? Selepas berlakunya pembelian ataupun dia belum beli. Maknanya selepas kita dah buat closing. Siapa faham setakat tu? Kita ada tiga. Maknanya sebelum, semasa dan selepas. Boleh ke boleh? Okey, baik. So, kita pergi yang pertama tuan-tuan. Okey, baik. So, saya nak semua orang, yang pertama ini yang sangat penting yang kita panggil sebagai apa? Prospecting. Okey, senang cerita tuan-puan sebab saya nak pergi laju malam ni tuan-puan. Prospecting ini adalah apa? Senangnya dia adalah marketing. Ni. Maknanya dia adalah prospecting ni, kita tengah nak dapatkan leads. Faham ke faham? Kita macam mana kita fikir sekarang, macam mana aku nak dapatkan leads. Banyak tuan-puan, kalau ada orang yang kalau jual takaful, mungkin cara dia duduk kat kedai kopi ke, dia pergi sekolah ke, kan? Jadi dia prospecting, kita tengah nak prospekkan orang. Betul? Tapi kalau cerita pasal online, contoh, siapa belum tahu 19 nanti. 19 hari apa? Hari Ahad nanti. Kita ada apa? Kita ada kelas intensif Facebook. Tapi itu berbayar sebab satu hari tuan-puan. Satu hari kelas intensif Facebook Ads. Lepas ni siapa yang duk tanya saya Facebook Ads tu, lepas ni tak payah tanya dah. Sebab Facebook Ads ni, ini sahaja bulan ini sahaja ada Facebook Ads. Bulan depan dah tak ada dah. Sampai bulan 7 nanti dah tak ada dah Facebook Ads. Kan? Jadi siapa nak join bulan ini. 19 Februari. Kan? Siapa nak join kelas intensif Facebook Ads? Boleh komen sikit. Saya coach. Kan? Okey, baik. So, prospecting apa? Nak dapatkan
database. Kan? Nak dapatkan database. Tak kisahlah kita guna apa. Kita guna Facebook Ads ke, kita guna apa-apa saja, kita guna blasting ke. Tapi maksudnya kita kena fikir sekarang macam mana aku nak dapatkan database. Baik, senang cerita ini adalah sebelum. Baik tuan-puan. Saya nak pergi dekat awak. Untuk nak dapatkan database ini, siapa nak tahu cara yang sangat powerful untuk kita nak dapatkan database? Siapa nak tahu? Komen nak tahu. Ini rahsia, ini yang mana-mana powerful. Saya pun inilah saya punya kata apa? Secret recipe dia macam ni lah tuan-puan. Kan? Yang selalu join kelas saya, inilah saya duk ulang banyak kan. Kan? Baik. Okey, siapa yang nak tahu pasal kelas FB nanti kita bagi details dalam grup WhatsApp nanti Okey, baik. So tuan-puan, iaitu apa tuan-puan? Database ini awak kena tukar dengan sesuatu. Awak kena cari apakah dalam bisnes aku ini, apakah yang menyebabkan orang sanggup untuk tukar. Kan? So komen kat situ, nama benda ini dipanggil sebagai leads magnet. So semua orang komen leads magnet. Nih, lead magnet. Apa itu lead magnet tuan-puan? Sesuatu yang premium, percuma ataupun murah, tapi benda itu orang sanggup tukar, kita bagi dia percuma ataupun kita bagi dia murah, tapi dia akan bagi database dia kat kita. Siapa nak bagi contoh tuan-puan? Contoh, kita buat nanti dalam kelas nanti kita akan belajar dalam Facebook Ads. Kita nak buat Facebook Ads tuan-puan. Ada satu cara, kalau kita nak cepat memang kita run iklan, kita buat Facebook Ads, lepas tu kita terus jual je lah. Tapi kalau macam tu mungkin agak apa? Maknanya kena run tu agak mahal sikit lah kos iklan tu. Tapi maksudnya ada juga mungkin kita run Facebook Ads, tapi Facebook Ads kita tu bukan menjual. Tapi Facebook Ads kita itu kita kata apa? Siapa nak dapatkan video tutorial? Faham tak tuan-puan? Saya bagi apa? Okey, siapa nak dapatkan video tutorial teknik dropship dekat Shopee? Saya pun run Facebook Ads. Saya nak bagi percuma sahaja. Video ini telah bantu ramai orang untuk tahu cara macam mana nak buat bisnes dropship di Shopee. Saya nak bagi percuma sahaja, klik sahaja link di bawah. Agak-agak orang klik ke tak klik tuan-puan? Orang klik lah sebab apa? Sebab saya nak bagi percuma sahaja. Tapi bila dia klik, apa yang saya akan dapat? Saya dapat database. Jadi, daripada database yang saya dapat itu, maka itulah kita panggil, itulah kerja prospecting. Selesailah kita punya objektif. Ataupun awak blasting dekat dalam grup WhatsApp. Contohlah macam ni, malam ni contoh kan. Siapa yang datang malam? Malam ni kelas yang kita datang ni kena bayar tak tuan-puan? Kelas malam ni kena bayar tak? Tak kena bayar kan? Bagus ke tak bagus? Siapa rasa kelas malam ni bagus? Walaupun tak payah bayar, tapi rasa kelas ni aku belajar banyak sangat. Betul tak tuan-puan? Jadi itu juga adalah lead magnet. Lead magnet ni maksudnya apa tuan-puan? Awak sanggup untuk masuk dalam grup WhatsApp saya pula sanggup untuk ajar awak, sanggup untuk share kepada awak banyak apa yang setakat yang saya tahu. Tapi apa yang saya dapat tuan-puan? Apa yang saya dapat adalah saya dapat awak punya database. Saya nak tanya awak sanggup tak bagi database awak dekat saya, tapi saya bagi dekat awak kelas percuma? Awak sanggup ke tak sanggup? Saya nak tanya. Jawapannya awak sanggup. Sebab apa? Sebab saya boleh bagi sesuatu yang premium. Sesuatu yang awak rasa benda itu bernilai. Menyebabkan apa? Tak apa, kau ambil lah aku punya nombor telefon, kau ambil lah aku punya email, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab aku rasa berbaloi. Jadi, samalah juga dalam bisnes kita. Kita fikirlah tuan-puan, apa yang rasa berbaloi orang nak. Kita buat rumah, mungkin kita bagi plan percuma. Kita buat spa, mungkin kita bagi urutan 5 minit percuma.
Kita buat apa? Kita buat apa? Jahitan. Mungkin kita kata apa? Nak buat apa? Nak jahit batu percuma ataupun berjahit batu percuma. Batu kena bayarlah, jahit tu yang percuma. Apa lagi mungkin? Nak buat apa? Takaful. Siapa nak dapatkan premium COVID harga RM1 contoh. Semua ini menyebabkan orang sanggup untuk datang dan bagi database. Siapa belajar sesuatu, tuan-tuan? Komen, belajar sesuatu. Nampak ke faham? Jadi kalau kita terus pergi, contohlah awak jual apa? Oh, saya jual ubat jerawat. Awak terus je pergi. Kan, okey, siapa nak dapatkan saya punya ubat jerawat ni? Adalah, tapi tak banyaklah tuan-puan. Nak closing tu payah. Betul tak? Sebab kita datang dengan terus menjual. Tapi kalau awak cakap macam mana? Okey, nak tak saya ceritakan dekat awak 7 step. 7 step apa? 7 step bagaimana nak hilangkan jerawat. Betul. 7 step apa 7 step ataupun 7 petua ataupun 7 cara basuhan contohlah kan. 7 langkah cara membersihkan muka contohlah kan. Cara cuci muka supaya jerawat payah tumbuh. Jadi mungkin orang nak, betul tak? Ataupun mau cakap apa lagi jerawat. Mungkin awak cerita pasal 5 jenis kulit. Kan contohlah 5 jenis kulit yang menyebabkan jerawat kan. Panduan untuk pilih ubat yang sesuai. Jadi kita pun bagi. Jadi orang pun nak. Kita tukarlah dia dapat database. Betul tak tuan-puan? Jadi fikirlah sendiri bisnes apa sekalipun awak kena cari. Saya tak nafikan ada bisnes yang dia agak mencabar untuk kita dapatkan dia punya lead magnet. Ada bisnes yang senang. Tapi apa pun flow-nya sama tuan-puan. Boleh ke tuan-puan setakat tu? Siapa belajar sesuatu? Komen. Belajar sesuatu. Jadi itulah prospecting. Sama juga nanti kita belajar Facebook Ads. Kita akan belajar okey macam mana nak buat iklan untuk dapatkan database. Kan? Saya run iklan Facebook Ads. Saya cakap apa? Siapa nak dapatkan kelas percuma? Kelas klinik bisnes percuma contoh. Jadi mungkin ada orang yang datang daripada Facebook. Betul ke betul? Kan? Okey baik. So kalau dah faham komen faham prospecting. Step pertama ni prospecting, komen faham prospecting. Baik. Sekarang kita pergi step yang kedua. Step yang kedua ni ingat tak tuan-puan? Step yang kedua duduk kat mana ni? Step yang kedua duduk dekat sini. Sekarang kita dah dapat step yang pertama, kita dah dapat database. Faham ke? Jadi step yang kedua sekarang ini kita nak pergi yang apa? Approach. So, apa itu approach? Okey, baik. Dengar sini semua. Semua orang komen approach ini bagaimana nak memulakan perbualan ataupun nak memulakan ayat. Nak menyebabkan orang ini tak lari. Faham ke tuan-puan? Approach. Contohlah tuan-puan, awak nak apa contohlah yang jenis gunakan perbualan. Tapi dia tak semestinya perbualan tuan-puan. Ada juga yang awak bawa orang dekat dalam landing page. Dia tengok dekat website je. Bila buka je dia pun tengok macam tu. Kan awak terus je buat. Kan gandakan. Kan saya pun tak sangka contoh ya. Tak sangka dengan bermula hanya RM50 sekarang saya dah dapat bina apa? Saya dah dapat RM50K sebulan. Kan? Okey, saya Coach Syahril, jom saya kongsikan macam mana saya dapatkan 50K sebulan. Jadi orang pun jadi nak dengar. Betul ke tuan-puan? Tapi pernah tak macam ni tuan-puan? Kan awak awak tengok ada tak awak buat blasting dekat awak? Sampai dekat grup WhatsApp, kadang-kadang dekat dalam inbox. Dia buat apa tuan-puan? Dia terus cerita. Tiba-tiba je hantar. Kan? Dengan salamnya tak ada, dengan tak kenalkan dirinya tak apa. Tiba-tiba je keluar kat situ. Kowe. Kan? Dapatkan model terbaru Kowe. Saya nak tanya awak baca ke tak?
Adalah yang baca betul. Tapi saya boleh cakap daripada semua itu, mungkin kebanyakannya akan buat tak tahu je. Dan kemungkinan lagi orang block awak. Orang tak suka dengan cara macam tu. Betul tak tuan-puan? Sebab itu, key-nya lah apa tuan-puan? Kena dapatkan dulu database. Sebab tu kita pergi kepada orang yang kita dah tahu dah database dia. Bukannya tiba-tiba kita pergi je, kita spam orang. Sebab tu orang salah faham. Oh, database ni senang je, ambil je lah dekat dalam grup WhatsApp, dekat dalam Facebook, semua kita extract semua nombor tu, kita buat blasting lah seorang-seorang. Itu bukan database tuan-puan. Database ni maksudnya kita ambil dengan permission. Sebab tu cara nak approach macam mana tuan-puan? Antara kita nak approach, wajib kita buat apa tuan-puan? Kenalkan diri. So semua orang komen, kenalkan diri dan kita ni dari mana. Betul ke tuan-puan? Jadi bila kita kenalkan diri, maka kita kan kenapa kita dah menyebabkan orang rasa lebih selesa dengan kita. Maknanya kita ni bukan buat spam. Betul ke tuan-puan? Contoh saya tuan-puan, kalau awak tengok dalam saya punya, tak tahulah tapi saya yang selalu buat blasting, tapi sekarang saya pass dekat saya punya team, tapi setiap ayat yang diguna, saya tahu saya punya team, tapi saya rasa saya dah bagi tahu. Seorang-seorang akan dapat mesej, dia akan cakap apa? Assalamualaikum, salam, saya Hisham, assistant kepada Coach Syahril. Kan? Lepas tu kita bagi tahu. Kan? Mungkin kita kata mesej ini dihantar kepada semua ahli grup klinik bisnes. Agak-agak okey tak tuan-puan ayat macam tu? Okey lah, sebab apa? Sebab kita kenalkan diri. Approach kita tu betul. Betul tak tuan-puan? Kan? Tapi ada juga kadang-kadang cara kita approach ini, kalau contohlah kita by call. Contohlah saya bagi ayat dekat awak lah kan. Contohlah kalau saya buat call. Saya dapat dah nombor telefon awak ni. Saya pun call. Hello, Assalamualaikum. Ni Cik Azami ke? Dia pun cakap. Ataupun ni Puan Azami ke? Ya betul saya. Okey Puan Azami. Kan ada masa ke sekejap? Saya daripada Speed Office Academy. Boleh saya bercakap sekejap? Saya nak tanya ke awak. Approach macam ni bagus ke tak bagus? Siapa rasa bagus, siapa rasa tak bagus? Kalau tanya saya, dia kurang bagus. Walaupun dah nampak sopan, tapi apa? Apa yang kurang bagus? Kenapa awak tak suka? Sebab awak pergi macam tu, apa yang berlaku tuan-puan? Awak ada aura menjual. Betul tak tuan-puan? Ada aura menjual, betul? Manusia ni bila ada je aura tu, dia ada aura dia. Bila aura menjual tu ada, awak akan cepat-cepat lari. Betul tak tuan-puan? Tapi cuba awak adjust sikit kan. Kalau cakap apa? Hello, Assalamualaikum. Saya kata ni Puan Azami ke? Ya saya. Puan, betul ke? Contohlah awak cakap macam ni. Puan, betul ke? Kan daripada grup saya daripada grup sekian-sekian ataupun saya daripada grup sekian-sekian. Betul ke puan? Saya dapati puan ada isu pasal puan ada isu jerawat. Contohlah. Ataupun puan dah dapat ke? Puan dah dapat ke? Betul. Mungkin awak kata bagi something lah kan. Puan dah tahu ke berkenaan dengan apa tu ataupun cakap macam mana puan dah dapat ke kami punya tester, contoh macam tu lah lebih kurang. Tapi maksudnya kita bagi ayat yang lebih menyebabkan dia sangkut. Faham ke? Atau awak kena fikir lah, contoh ni saya bagi real. Mungkin awak kena fikir, saya pun tak sempat malam ni, kepala penat sangat. Contohnya macam ni. Dulu saya duduk dekat agensi. Antara kerja saya dulu adalah apa? Saya kena call company IT yang dekat KL tu, saya kena call CEO dia. Dulu mula-mula saya call, saya cakap macam ni. Hello, Assalamualaikum. Saya Syahril daripada company J&J Management Consultant. Ini Cik Azmi ke? Cik Azmi, boleh saya bercakap sekejap? Awak tahu tak? Hampir semua yang saya call, semua tak terima. Tapi saya tukar ayat dia. Saya tukar ayat macam mana? Saya punya call. Hello, Assalamualaikum. Ni Cik Azmi ke? Ya. Kan? Saya Syahril. Cik Azmi, saya nak tanya. Cik Azmi dah dapat tak surat daripada MDEC? Nampak tak? Saya gunakan nama MDEC, saya tanya, dah dapat surat ke belum?
Saya dah tahu, dah confirm dia tak dapat surat. Tapi bila dia dengar macam tu, dia terus cakap, belum. Nampak tak? Belum, surat apa contoh. Jadi saya cakap, ni surat ni, ini adalah program di bawah MDEC kan. Ini maknanya siapa yang terpilih, MDEC akan hantar surat. Jadi kalau puan belum ni, boleh ke saya cerita pasal program ni? Settle lah, dia nak tahulah tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita gunakan nama MDEC. Jadi kita something yang boleh sangkut dia. Boleh ke tuan-puan? Fikirlah contoh. Ataupun contoh, saya buat database saya, daripada database saya cakap apa? Mungkin contohlah staff saya contoh. Kita dah buat katalah macam ni untuk kelas Facebook Ads contoh yang akan datang. Kan? Kelas Facebook Ads nanti insya-Allah kelas Facebook Ads tu nanti kita nak dapatkan lebih kurang dalam 30 orang peserta sahaja. Jadi saya pun cakap malam ni. Okey, siapa-siapa yang nak join kelas Facebook Ads boleh klik link group. Kan? Jadi awak pun masuk dekat dalam link group. Masuk dah dalam grup khas, betul tak? Saya pun suruh tim saya call. Dia pun kenal. Hello, Assalamualaikum. Saya Syam daripada grup untuk Facebook Ads. Puan, daripada record kami, puan dah join dah dalam grup Facebook Ads tu. Kan? Jadi puan, boleh saya tahu puan dah pernah buat FB Ads ke sebelum ni? Cun tak dia punya ayat? Cun lah, sebab apa? Sebab awak dah masuk dalam tu, database tu pun dah ada. Dan saya tak terus tanya macam mana puan nak join ke kelas ni? Tak. Kita tanya dulu, puan dah pernah ke buat FB Ads sebelum ni? Kan? Puan, saya tengok puan ni berminat untuk nak join kelas FB Ads. Sebelum tu saya nak tanya, puan pernah ke run Facebook Ads sebelum ni? Nampak? Jadi, adalah menyebabkan sesuatu yang akan meneruskan perbualan. Jadi, approach ini untuk memulakan perbualan supaya dia ini terus bercakap. Sebab apa? Bila dia terus bercakap, maka percentage untuk closing itu akan lebih cepat. Betul tak tuan-puan? Coach bagi contoh untuk bisnes pakaian. Kena fikirlah tuan-puan. Tapi senang cerita maknanya awak dah gunakan sesuatu. Kadang-kadang kita gunakan referral. Betul kata-kata apa? Saya dapat nombor puan ni daripada ni. Puan kenal ke yang nama Azami tu, kenal ke? Puan kenal ke Azami? Saya dapat nombor daripada Azami. Dia pun cakap, Azami mana sebelum ni Azami ni dia dah pernah beli, dia dah pernah dapatkan kami punya servis. Jadi dia recommend puan pada kami. Dia kata puan ni mungkin dia kata apa? Puan ni pun tengah ada mungkin apa puan ni pun sekarang ni apa? Nak cerita pasal apa bisnes apa bisnes pakaian Puan ni pun nak jenis suka bergaya ke? Contoh, tak kisahlah macam mana pun, tapi maksudnya kita gunakan sesuatu yang menyebabkan dia akan lekat dulu. Boleh tuan-puan? Okey lah tu, laju-laju tuan-puan approach. Siapa faham apa itu approach? So semua orang komen faham approach. Jadi gunakan ayat-ayat yang sesuai macam mana untuk kita. Senang cerita, basicnya adalah awak kena fikir macam mana untuk teruskan perbualan. Boleh? Kan? Baik. Yang seterusnya, ini sangat penting. Kadang-kadang kita dah buat awal-awal dah ni. Okey, pertamanya kita dah kenalkan diri semua. Kenalkan diri dan ini adalah proses yang paling lama sebenarnya kalau dalam buat closing, iaitu dipanggil sebagai fact finding. So, semua orang komen fact finding. Okey. Apa itu fact finding? Baik. Siapa nak tahu rahsia besar dalam kita nak buat closing yang menyebabkan orang akan cepat-cepat nak beli? Cepat-cepat rasa dia perlukan benda tu. Siapa nak tahu? Kan? Jawapan dia adalah macam ni. So, siapa nak tulis? Ayat dia macam ni, tuan-puan. Kita bagi tahu orang macam ni orang akan bersedia untuk dengar ataupun bersedia untuk beli. Contoh, orang akan bersedia untuk dengar. Sorry, macam mana saya nak cakap macam ni Okey, macam ni. Kita akan cakap bila orang bersedia untuk dengar. Faham ke tuan-puan? Maksudnya macam ni dah senang cerita.
Contoh saya cakap dekat awak tadi kan. Saya cakap macam ni. Okey, siapa nak saya ceritakan dekat awak semua cara bagaimana untuk rahsia besar, macam mana nak buatkan orang ini rasa nak beli, rasa nak dengar, rasa macam suka dengan kita. Kan? Siapa nak tahu? Awak pun cakap nak tahu. Bila saya cakap nak tahu, apa yang saya tengah buat sekarang tuan-puan? Saya tengah mendapatkan awak punya interest. Menyebabkan apa tuan-puan? Awak dah bersedia untuk dengar. Betul ke tuan-puan? Jadi, itulah proses dalam closing. Menyebabkan apa? Orang akan rasa seolah apa yang kita cakap ini semuanya benda yang dia nak tahu. Okay, jadi, antara perkara yang kita boleh buat adalah apa? Awak kena keluarkan siap-siap soalan-soalan pancing. So, semua orang komen sikit. Soalan pancing. Nih, untuk lahirkan rasa interest. Jadi, kita gunakan soalan pancing ini untuk dapatkan dia punya hot button. Hot button ni apa tuan-puan? Hot button ini adalah apa? Nama dah hot button. Bila kita tekan button itu, dia akan mudah menyala. Dia mudah terasa. Dia akan mudah kena pada emosi dia. Contoh soalan pancing ni macam mana tuan-puan? Contoh kita boleh tahu. Kita boleh tanyalah soalan dulu. Soalan dia macam mana? Contoh, okey puan, saya boleh saya tahu tak puan sekarang ni puan contohlah kita kata apa nak jual bisnes apa ni sekarang? Cuba bagi tahu sikit. Kan, soalan pancing. Contoh macam ni lah contoh. Saya pernah jual dulu baju baby. Contohlah kan. Baju baby. Jadi saya akan tanya dulu, okey puan, boleh saya tahu kan anak puan ni umur berapa ya? Kan? Dia pun cakap, oh umur anak dia sekian-sekian. Puan, boleh saya tahu anak puan ni memang jenis yang aktif ke? Jenis yang aktif dan suka lari-lari dan kuat berpeluh tak puan? Nampak tak? Soalan yang saya tanya tu, anak puan ni jenis yang banyak aktif dan cepat berpeluh tak puan? Soalan yang saya tanya itu sebenarnya sengaja je saya pancing. Sebab apa? Soalan itu jawapannya tak kisahlah dia cakap dia berpeluh ke tak berpeluh. Tapi basically dia akan cakap apa? Ya, anak saya aktif. Apa yang saya nak bagi tahu sekarang? Saya nak dapatkan dia punya hot button. Oh, dia cakap, anak saya aktif sangat. Contohlah kan. Sana sini contohlah kan. Kan. Oh, pernah tak tuan-puan kadang-kadang anak puan tu dia jadi apa? Dia jadi gatal-gatal ke contohlah kan. Jadi macam tu, kalau tanya saya macam tu saya rimas sebab saya nak beli ikut suka saya. Ya. Sebab tu soalan yang dia rimas sebab cara orang buat closing tu mungkin tak kena lah. Tapi basically hot button ini kalau kita boleh keluarkan menyebabkan dia bercerita. Apa dia punya isu? Bila orang bercerita dia punya isu, maka cara untuk kita buat closing dekat bahagian presentation nanti kita akan gunakan balik apa yang dia nak. Faham tak tuan-puan? Kita akan gunakan balik apa yang mereka nak. Apa yang isu-isu yang ada tu kita akan gunakan balik. Sedang kita macam itulah tuan-puan. Jadi antara yang kita gunakan adalah apa tuan-puan? Untuk nak menyebabkan dia ini tertarik. Iaitu apa? Antaranya kita gunakan. Sebab lewat dah saya ni. Antaranya kita gunakan apa? Kita gunakan teknik mirroring. So semua orang komen sikit. Teknik mirroring. Contohlah, saya bagi tahu dekat tim saya contoh. Okey puan, dia nak join kelas Shopee ni ataupun dia nak join kelas Facebook Ads ni. Kan? Kita pun tanya dia, puan, saya nak tanya dulu sebelum tu, puan pernah tak run Facebook Ads? Nampak tak soalan tu? Simple je kan? Puan pernah tak run Facebook Ads? Dia pun cakap, pernah tapi tak jadi. Betul tak puan? Okey, katalah kita, okey pernah, puan tak jadi. Mungkin kita boleh tanya, okey puan rasa tak jadi sebab apa tuan? Puan? Betul tak? Dia pun cerita, saya buat tu tak jadi. Mungkin masa tu saya tak pandai. Jadi, teknik mirroring ni apa tuan-puan? Kita gunakan isu yang sama dan kita samakan dengan testimoni kita yang lepas. Contohnya kita cakap apa? Puan ni apa yang puan cakap ni kan? Apa yang puan cakap ni puan tak pernah lagi run Facebook Ads. Ramai yang ada join kelas Facebook Ads ni pun sama macam puan belum pernah run Facebook Ads. Tapi alhamdulillah lepas dah join kelas ni, alhamdulillah dah pandai dah buat Facebook Ads, dah siap buat sale dah dalam Facebook Ads. Apa yang awak rasa saya nak tanya?
Apa awak rasa sekarang? Saya bagi tahu ada orang yang sama kes macam awak, kan? Orang tu sama kes sebiji macam awak, tapi dia buat benda yang sama dan dia dapat result. Apa awak rasa? Maka awak cakap apa? Baguslah benda ni. Betul ke betul? Siapa belajar sesuatu? Tapi tuan-puan ingat, jangan menipu. Menipu tanggung sendiri. Sebab apa? Sebab kita nak keberkatan dalam bisnes kita. Kan? Kalau tak ada, tak payahlah tu. Kita gunalah teknik yang setakat boleh gunalah, banyak benda yang kita boleh guna. Betul tak tuan-puan? Kan? Jadi kita bagi tahulah. Kan? Bagi tahu apa benda yang dia ada, tapi ceritanya lah apa? Orang bila kita berjaya keluarkan apa yang bermain dalam fikiran dia. Kan? Betul ke puan? Sekarang maksudnya banyak stok yang tak jalan ke puan? Macam tu, tak kisahlah kan? Contohlah kan. Jadi dia pun cerita. Kita pun cakap, macam tu, betul puan. Kan? Macam mana kalau nak buat, kan? Kalau kita buat copywriting tu, kita pun tulis. Kan? Kata nak jadi apa? Kata nak jadi usahawan berjaya. Kan? Tapi kalau stok berlambak dekat bawah meja, kan? Saya nak tanya, macam mana nak dapat duit kalau stok bawah meja tu tak habis? Kami faham sangat, sebab itulah masalah kami dulu pun berlambat-lambat produk yang ada. Ingatkan senang nak jual. Rupa-rupanya bila buat, tak semudah itu. Kan? Tapi alhamdulillah kami dah jumpa dah cara macam mana untuk nak lariskan produk yang ada dekat bawah meja tu. Saya nak tanya awak sekarang. Kalau awak ada kes yang sama, awak terasa tak dengan ayat macam ni? Awak terasalah buat taubat, betul tak? Sebab apa? Sebab akulah tu, dia cerita pasal akulah tu benda tu. Betul tak tuan-puan? Dia tengah bercerita pasal aku. Sebab apa? Itulah maksud dia hot button. Hot button itulah yang menyebabkan orang dah bersedia untuk dengar. Saya tak cerita lagi pasal apa, betul tak tuan-puan? Tapi alhamdulillah, kita kata apa? Okey, alhamdulillah lepas dia dah, alhamdulillah sekarang dah tak ada lagi stok berlambak bawah meja tu. Kan? Sekarang barulah dapat buat sale. Barulah boleh rasa nikmat nak jadi usahawan. Barulah nampak masa depan sikit nak pergi umrah. Apa yang saya tengah cerita tuan-puan, saya dah cerita ke belum teknik yang kita nak cerita? Saya dah cerita ke belum? Jawapannya belum. Sebab apa? Sebab kita nak keluarkan dia dulu supaya dia bersedia untuk dengar. Sebab apa? Bila dia dah bersedia untuk dengar, closing rate dia sangat tinggi. Boleh faham ke tuan-puan ni? Siapa belajar sesuatu? Komen sikit. Belajar sesuatu coach. Kan? Closing rate jadi tinggi lah. Sebab apa? Sebab kita dah berjaya buat. Dia memang dah minat dah. Dia memang nak tahu dah benda tu. Betul tak Puan? Tapi dia ikut keadaan, ikut konteks. Ikut konteks, ikut bisnes. Tapi secara flow-nya macam tu lah tuan-puan. Okey, baik. So sekarang bila dia dah ready, kan? Maka, okey, satu lagi. Siapa nak belajar lagi? Satu tuan-puan. Satu rahsia besar. Tapi ini biasanya sesuai dalam bab closing. Dalam bab closing melalui FB Live, closing duduk dekat depan-depan bila awak bercakap dengan dia. Siapa nak tahu closing yang menyebabkan apa tuan-puan? Dia akan terclose dengan mudah, kadang-kadang dia terclose tanpa dia sedar. Mahal teknik ni tuan-puan. Siapa nak tahu? Siapa nak belajar ni? Komen sikit. Nak coach. Kan? Itu iaitu dia panggil apa ni panggil tuan-puan? Semua orang komen. Ini yang dipanggil sebagai apa tuan-puan? Ini dipanggil sebagai small yes. Semua orang komen small yes. Apa maksud small yes? Small yes ni awak buatkan dia untuk ya-kan dahulu. Kan? Contoh awak cakap apa? Okey, betul ke puan? Okey, kes macam puan ni. Okey, betul tak puan? Kalau kes yang macam puan ni, kalau dekat rumah, kan? Kalau dekat rumah tu mesti ada jadi banyak habuk. Betul ke puan? Dia pun cakap, betul. Bila makin banyak dia cakap betul. Bila akan cakap apa? Bila kita kata apa? Bila kita kata nanti, dia akan terlebih betul. Betul, ya dia cakap. Kan? Tapi betul tak puan? Setuju tak kalau saya kata puan, produk ni boleh bantu untuk selesaikan isu puan? Ya, dia akan cakap ya juga. Sebab apa? Sebab dia dah terlebih ya dah sebelum ni.
Betul tak tuan-puan? Sebab itu kalau awak tengok dekat dalam kelas-kelas apa, dia terpukau. Contoh macam Azizan Osman buat. Siapa faham, say yes. Dia orang pun semua tu yes. Dia ajar sikit, okey, siapa belajar sesuatu, say yes. Yes. Kan? Siapa rasa apa yang saya cakap ni betul, say yes. Dia pun cakap yes. Bila dia buat closing, siapa yang nak join program ni, say yes. Awak akan say yes. Sebab apa? Sebab awak dah ter-yes banyak kali sebelum. Siapa rasa macam, wow. Jadi, small yes. Kan? Jadi itulah yang dibuat oleh orang-orang yang hebat dalam closing ini, dia akan buat jadi macam tu. Betul tuan-puan? Kan? So yes. Tapi tuan-puan, saya boleh guna. Saya tahu benda itu, tapi saya selalu pesan pada diri saya dan juga ni, kita kena tengok tuan-puan. Kan? Sebab tu saya kadang-kadang kita boleh tarik emosi. Saya boleh grab awak punya emosi semua orang. Kebanyakan saya boleh grab emosi semua orang untuk join apa yang saya nak. Mungkin. Kan? Tapi kita kena tanya tuan-puan. Orang yang depan kita tu kita kena letak dekat tempat dia. Contoh saya kata, kelas Facebook Ads saya. Contoh, saya selalu bagi tahu terang-terang. Siapa yang nak join kelas Facebook Ads? Saya bagi tahu siap-siap. Kelas Facebook Ads ini kelas dia technical. Kan? Kelas dia adalah kelas technical. Daripada awal dia adalah dia banyak klik-klik. Jadi kalau awak jenis orang yang mungkin tak sempat nak catch up, ataupun mungkin bila kita buat Facebook Ads, awak adalah bila nak join kelas Facebook Ads, awak adalah orang yang sanggup untuk spend, untuk bayar Facebook Ads. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita tak nak. Kita jual emosi. Kita pandai jual emosi. Orang pun emosi masuk kelas kita. Orang pun pergi. Tapi sebenarnya apabila dia pergi, sebenarnya benda itu tak boleh apply pun dengan dia. Ini yang banyak berlaku tuan-puan. Dan bagi saya itu adalah menipu secara halus. Setuju tak dengan saya tuan-puan? Kita jual emosi. Okey, kau datang kelas ni. Kelas ni boleh gini. Tapi kita tak tahu umur dia, engkau agak-agak lah, makcik ni umur 70. 70 engkau dah tahu dalam kepala engkau, orang yang 70 datang kelas, belajar Facebook, dia tak akan dapatnya. At least engkau kena bagi tahu, kelas ini teknikal. Jadi siapa yang mungkin dia kurang teknikal, kena bawa orang muda untuk datang. Faham tak tuan-puan? Kan? Dia duduk cerita, kadang-kadang dia cerita. Yang muda pun blur, betul, nampak tak? Jadi, kadang-kadang dia cerita, kau tengok ni, orang ini, kadang-kadang kita tengok pergi seminar-seminar besar kan, dia guna apa? Dia guna hot seat. Hot seat ni macam mana? Dia cerita, okey, kau tengok ni, orang ni dulu, dia ini setinggan lah, kan, dulu nak bagi susu anak pun macam ni, kan, nak bagi susu anak ni terpaksa bagi susu pekat lah, kan, dia bagi dekat anak, tapi tengok, masa dia nak datang tu dia apa, dia sanggup jual, dia punya macam-macam lah guna ayat, betul tak tuan-puan? Ayat-ayat macam ni bahaya tuan-puan. Bahaya sebab apa? Sebab dia memang boleh tangkap mesej. Dia pun cakap apa? Okey sekarang. Walaupun macam tu tengok sekarang. Dia dah ada apa? Tengok sekarang dia dah naik wildfire. Kita tengah jual apa tuan-puan? Kita tengah jual emosi orang. Maka orang apa tuan-puan? Orang dah terpukau, orang akan sanggup buat. Kan? Sebab tu tak tahu. Tapi saya antara orang yang walaupun kita tahu buat benda itu, tapi saya selalu buat framing dalam kelas. Contoh, siapa nak join scale up punya seminar itu. Saya bagi tahu, okey, scaling up punya seminar ini untuk siapa-siapa yang nak scale up dia punya bisnes. Orang yang baru nak start bisnes, kan, mungkin dia belum sesuai. Kita bagi tahu siap-siap lah tuan-puan. Betul tak tuan-puan? Kan? Jadi ingat, walaupun kita dah ada ilmu macam ini, tapi kita kena jujur. Kita kena letakkan diri kita tempat dia tuan-puan. Cuba bayangkan, saya ramai orang yang datang jumpa tuan-puan, habis beribu-ribu ringgit, duit itulah duit terakhir dia. Duit itulah yang dijual macam-macam. Dengan apa? Sebab dia terbeli impian. Betul tuan-puan? Jadi ini bahaya. Sebab apa? Kan? Jadi macam tu. Kan? Tapi saya pun macam tu. Sebab tu saya kadang-kadang bila kita buat, kadang-kadang kita tahu benda tu. Bila orang emosi, lepas tu dia masuk kita punya program dan sebagainya. Tapi sebolehnya kalau saya selalu bagi tahu. Kalau rasa tak puas hati dengan program, bagi tahu saya.
insya-Allah saya refund. Kan? Jadi sebab apa tuan? Kita tak nak kita jual emosi orang bila datang, maka kan sebenarnya orang tak dapat apa-apa. Betul? Jadi apa pun siapa faham dah apa itu fact finding? Fact finding ni apa? Kita cari apakah hot button? Apakah yang bermain dalam fikiran dia dan kita gunakan perkara itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan dia bersedia untuk dengar. Boleh tuan-puan? Okey, baik. So again, cerita pasal bab Facebook Ads tadi. Sekarang nak ajak ni tuan-puan. Siapa sini yang dah ready? Yang maknanya dia dah lama dah nak belajar pasal Facebook Ads. Kan? Tak tahu nak buat macam mana. Nak belajar cara secara teknikalnya. Siapa yang pernah join kelas saya, kelas macam ni pun. Dan saya akan bersama dengan saya punya tim saya yang selalu ambil upah lah untuk Facebook Ads ni. Yang teknikal klik by klik. Kan? Jadi boleh join kelas Facebook Ads. Tapi saya beritahu siap-siap. Kelas Facebook ini kelas teknikal. Kelas yang banyak klik-klik. Kan? Jadi siapa yang memang dah lama nak belajar Facebook Ads, maka bolehlah join nanti. Tengok dekat dalam grup WhatsApp nanti, insya-Allah buatlah yang terbaik. Dan program ini pun money back guarantee, don't worry. Kan? Money back guarantee ni maksudnya apa? Bila awak masuk, tapi kalau awak masuk kan dah tahu dah benda tu berguna kan, tapi awak tak nak buat. Kan, awak yang malas nak buat, awak yang rasa benda tu payah dan sebagainya, itu bukan salah program lah. Betul tak? Itu bukan salah program. Engkau tu yang kau dah tahu, oh gitu, payahlah benda ni, malah buat laku. Dah itu bukan salah speaker. Engkau tu lah yang tak nak buat. Betul tak tuan-puan? Kita hanya boleh bagi tahu teknik yang betul je lah. Betul tak? Jadi, janganlah nak salahkan program pula macam tu kan. Kalau tak jenuh lah kena refund kan. Okey, baik. So, macam poster coach hari tu. Yes. Okey, baik. Jadi sekarang itulah fact finding. Sama juga macam mentoring. Saya sangat apa ni tuan-puan? Saya sangat siapa yang pernah join program, saya buat framing banyak kali. Siapa nak join? Sebab bagi saya yang join itu harga kena bayar 499, maksud RM500. Saya bayangkan RM500 ialah mungkin bagi saya mungkin rasa tak banyak sangat, tapi bagi orang setengah orang mungkin banyak. Saya bagi tahu siap-siap. Okey, kalau awak rasa belum bersedia, awak rasa duit itulah awak nak guna untuk bisnes. Jadi awak rasa banyak benda lagi, jadi mungkin program ini tak sesuai lagi untuk awak. Kan? Mungkin awak banyakkan dulu sale dan sebagainya. Betul tak? Jadi kita frame macam tu dululah kan. Jangan bila pergi banyak benda nak kena buat, dia tak boleh buat, lepas tu dia salahkan program. Okey, baik. Tapi setakat ni siapa yang ada join mentoring program sebelum ni? Ada ke? Dah habis dah bulan 1 hari tu. Siapa rasa macam terbaik kan? Tak tahulah, bagi saya siapa yang follow betul-betul, maka saya rasa dia punya tu berbahanan. Lin, saya join, terbaik sangat. Kan, alhamdulillah. Kita ada program yang untuk scaling up kan. Coaching dan juga mentoring untuk scaling up. Tapi untuk orang yang scaling up lah. Orang yang nak cerita pasal cukai, orang yang nak pergi lebih jauh. Dia dah ada bisnes dah. Nak pergi lebih besar. Kan? Jadi boleh join program tu. Program tu RM999, 5 bulan punya program. Ini member aku ni. Tak payah join lah Mi. Kan? Saya join memang terbaik. Kan? Tak ramai pun, program tu nak 30 orang sahaja. Okey. Siapa yang nak tu mungkin boleh tanya dalam grup nantilah atau boleh PM saya. Kena bayar full ke coach? Kena bayar full. Kita tengoklah macam mana sebab kita nak 30 orang sahaja. Kita tak nak ramai sangat sebab nak jaga kualiti tu. Tak tahulah tuan-puan, bila dia ada 5 orang coach. 5 orang coach ni untuk on behalf saya cuba buat yang terbaik. Tapi saya tak boleh nak bagi jaminan coach-coach yang lain tu macam mana. Tapi saya harapkan dia orang bagi yang terbaik lah. Kan? Tapi janganlah marah saya pula tiba-tiba kan. Coach ni tak jadi pun, tak faham pun benda kan, contohlah kan. Tapi hopefully semua orang ni hebat-hebat lah. Kan? Okey, baik. Itu pun sama framing lah. Saya tak nak jual emosi sangat. Okey, baik. Alhamdulillah. So sekarang kita nak cerita presentation. Presentation ni apa tuan-puan? Presentation ini adalah bila orang dah bersedia untuk nak tahu pasal apa yang kita nak cerita, maka sekarang masa untuk kita cerita pasal produk kita. Cuma ingat, dalam kita nak buat closing pasal produk sekalipun, jangan terlalu banyak bercerita pasal features. Apa maksud terlalu bercerita pasal features?
kita terlalu cerita banyak sangat pasal soal teknikal. Kita cerita apa? Okey, produk ni tuan-puan, okay, contoh ni dia ni ada KKM. Kan? Oh, dia ada KKM. Lepas tu dia ni lulus ada sijil sekian-sekian. Kan? Lepas tu diperbuat daripada benda-benda ini. Kan? Jadi, kalau kita duduk asyik cerita pasal features dia, orang tak ni, awak cerita, okey, tuan-puan. Katakanlah saya kata apa? Okey, katakanlah saya kata, okey, macam yang puan cerita tadi. Kan, puan cakap puan dah guna banyak. Dan bila saya tanya puan cakap antara produk yang puan pernah guna sebelum ni, tak ada KKM pun. Nampak? Jadi, tak ada KKM pun. Jadi mungkin kita boleh cakap apa? Kita boleh cakap, okay, sebab itulah puan-puan, puan kena tengok produk ni ada KKM. Tu yang kita risau dekat luar nanti, bila tak ada KKM mungkin boleh jadi macam ni. Faham tak? Kita cerita sikit je pasal KKM, tapi kita bercerita akibat yang berlaku pada tidak ada KKM, kita ambil hot button yang dia ada, menyebabkan apa? Dia merasakan bahawa besarnya nilai KKM itu. Faham ke ni tuan-puan? Cara kita present lah. Maknanya kita jangan duk cerita pasal banyak sangat technical produk ni kan. Technical dia ni gini kan. Gitu maksudnya. Oh, ada gini. Dia pun tak faham kan. Terminologi pelik-pelik semua. Kan? Kau jangan macam-macam ni Okey, baik. So, siapa belajar sesuatu? Komen sikit. Belajar sesuatu. Apa jaminan ada KKM? Saya buat produk tak ada KKM. Kan? Suka hatilah orang yang ada KKM dia cakap perlulah KKM. Orang yang tak ada KKM dia cakap lah kan. Tengok dah berjaya ramai dah pun dah berjaya. Kan? Ikut produk kita dah kita tak ada KKM. Buat apa kita nak cari KKM? Betul tak? Buat produk tak ada KKM. Kita cerita pentingnya KKM. Buat apa? Kan? Tak payah cerita lah pasal KKM tu. Kan? Baik. So apa pun sekarang benda yang sangat penting juga. Coach, ada record ke? Ada. Macam biasa. Nak recording, kan share sahaja kita punya record, kita punya info pasal next class. Boleh? Okey, baik. Jadi alhamdulillah, sekarang kita nak pergi pula kepada step yang seterusnya iaitu handling rejection. So semua orang komen handling rejection ataupun handling objection. Okey, baik. So, handling objection ni sebenarnya kita sudah pun keluarkan siap-siap sebenarnya, kalau boleh sebenarnya, kita dah keluarkan siap-siap apakah yang menyebabkan biasanya orang bagi alasan apa. Dia ceritanya macam ni tuan-puan Awak dia anggap macam ni, orang tak nak beli tu dia ada something dalam kepala dia. Dan something dalam kepala itulah yang kita kena bunuh dia. Dia kalau saya belajar dengan Penjun dia cakap apa? Dia seolahnya kita nak pergi dekat satu pulau, dekat pulau ni ada banyak jerung. Jadi kita kena bunuh jerung-jerung ini menyebabkan apa? Orang tu berani nak pergi. Sebab apa? Sebab jerung dah tak ada. Jadi masa kita tengah bercakap dan sebagainya, contoh masa kita tengah present ni siap-siap, kita dah boleh keluarkan siap-siap apa benda rejection biasa yang ada. Contoh tuan-puan, hello. Siapa join kelas Canva minggu lepas? Siapa join kelas Canva minggu lepas? Klinik bisnes minggu lepas. Okey, baik. Saya ajar pasal Canva, betul tak tuan-puan? Tapi apakah yang saya ajar pada Canva? Kan? Ni pecah rahsia lah ni. Saya cerita dekat awak 3 sebab. 3 sebab kenapa anda perlu join scaling up your business. Betul tak tuan-puan? 3 sebab itu, jadi saya letak apa? Sebab saya nak bunuh rejection tu. Nombor 1. Okey, saya kata apa? Awak jangan risau. Mungkin awak tertanya-tanya, program ni bagus ke? Kan? Saya nak tanya tuan-puan, kalau dah ada 7 orang speaker, topik yang berlainan, agak-agak program ni bagus ke tak bagus? Maka saya tengah membunuh satu soalan dalam kepala awak, benda. Betul ke program ni bagus? Faham ke? Jadi kita dah bunuh dah satu. Lepas tu mungkin awak cakap apa? Oh, tapi coach, saya masa tu tarikh ni tak kena lah coach. Kan? Oh, tarikh nak kena. Tapi saya dah tulis kat situ. Okey, kita nak belajar Canva. Jom kita buat design yang kedua pula iaitu apa? Okey, kelebihan seterusnya adalah apa?
rakaman penuh disediakan. Lalu saya pun cerita, ajar pasal Canva ni. Kan, saya pun cerita. Cerita apa? Jangan risau tuan-puan. Dalam sesi ni mungkin awak ada tertanya-tanya. Okey, mungkin awak ada clash program ke? Mungkin awak takut nanti bila dah habis program nanti, dah dalam program mungkin faham. Tapi lepas habis program, tak faham balik. Itulah banyak berlaku. Betul tak tuan-puan macam tu? Siapa sini yang dia pergi seminar, dalam seminar faham. Tapi bila keluar tak faham? Kan? Jadi dia pun rasa, betul lah macam tu. Kan? Jangan risau tuan-puan, sebab dalam program kita ni kita bagi rakaman. Awak boleh tengok sampai lebam. Apa saya tengah buat sekarang tuan-puan? Saya tengah bunuh satu lagi jerung. Saya tengah bunuh satu lagi rejection. Betul tuan-puan? Tapi itu berlaku masa kita buat presentation. Tapi kalau ada juga benda yang dia cakap lah kan. Cakap maknanya, saya ni macam ni, macam ni. Tapi sebolehnya setiap rejection ini awak dah keluarkan skrip dia. Orang cakap macam ni, awak cakap macam ni. Betul tak tuan-puan? Kan? Tapi maksudnya handling objection. Tapi kita tak boleh tolak lah tuan-puan. Orang yang memang tak kena dengan dia. Memang produk tu tak sesuai dengan dia. Kan? Memang tak payahlah kita nak ni. Kita tak payah nak rasa frust lah. Memang dia tak sesuai. Nak buat macam mana? Kan? Kan? Macam gitu. Betul? Jadi, again, kan? Apa objection lagi tak nak join Facebook ad ni? Apa lagi tak nak join Facebook ad tu? Kan? Kan? Apa lagi tak nak join? Sajalah ni tuan-puan. Tapi saya bagi tahulah tadi kan. Siapa yang dah lama dah tercari-cari Facebook ads kan. Dah lama dah nak cari kelas Facebook ads tu, jomlah join kan. Bulan 2 nanti. Sebab apa? Sebab lepas ni dah tak ada kelas dah. Jangan tanya lagi. Coach ada lagi tak kelas Facebook ads? Tak payah. Tak ada dah. Kan. Jadi cepat-cepat pergi, rakaman pun ada. Kan? Ada money back guarantee lagi. Okey, baik. So sekarang itulah maksudnya handling objection. Ada benda yang kita handle dia masa kita present, ada yang kita handle dia bila dia bagi alasan. Betul tuan-puan? Okey, baik. Satu benda yang kita kena letak jugalah apa tuan-puan? Ni ayat dia. Jangan kita kata apa Jangan kita bangkang apa yang customer cakap. Jangan sesekali rasa tak setuju. Semua orang komen? Cakap kat situ. Cakap situ, jangan cakap tak setuju dengan apa yang dia cakap. Saya pun tak tahu nak komen apa. Tapi maksudnya macam dia. Contohlah dia rasa apa. Mahal lah produk ni. Contohlah. Contoh dia kata, produk ni mahal lah. Awak jangan cakap macam, tak mahal lah. Kan? Mana mahal? Cuba puan tengok dekat luar. Produk ni kan murah daripada yang kat luar. Kan? Jadi kalau awak cakap macam tu, apa awak rasa? Awak tengah bangkang balik apa yang dia tengah cakap. Tapi apa yang awak nak jawab sekarang? Setuju dulu. Betul puan. Cakap macam tu. Betul puan. Itulah puan, itulah yang ramai orang cakap pasal produk ni. Kan? Dan saya dulu pun rasa macam tu. Bila orang cakap pasal harga, saya pun rasa mahal. Tapi puan, cuba puan bandingkan apa yang puan dapat. Sekarang puan dapat rakaman. Kan? Puan apa? Puan dapat proven trainer. Step by step. Kan? Mungkin kalau puan pergi dekat luar, mungkin puan dapat harga lebih murah. Tapi tak ada orang bagi rakaman kat tuan-puan. Dia pun dengar balik. Betul juga kan? Maknanya apa? Setuju dulu. Kan? Tapi kita pusing balik. Tapi puan, nampak tak puan? Siapa belajar sesuatu? Komen sikit. Ikut dulu, sembelih kemudian. Jahat sangat bahasa kau. Jangan sembelih. Sembelih ni kita tak jujur. Nampak sangat kita nak habiskan duit ni. Kita cakap yang betul lah. Kan? Aduh. Hai. Kan? Jadi macam tu. Kan? Okey, baik. Dan ada juga kita panggil attempt to close. Attempt to close ni, saya ni puan, saya duk bercerita dekat awak ni semua. Saya tak pandai mana pun closing. Cumanya saya bercerita berdasarkan pengalaman, berdasarkan kelas yang saya pergi. Kan? Awak jauh lebih hebat daripada saya dalam ni mungkin. Okey, baik. Attempt to close ni maksud dia apa? Kita boleh tengok body language, kita boleh tengok cara dia berchatting dengan kita, kita boleh tengok gaya bahasa yang dia guna. Biasanya, dia ada signal untuk kita mula nak closing. Key-nya adalah apa tuan-puan? Tak payah nak cerita banyak lagi bila dia dah mula close. Dengar ni, tak payah nak cerita banyak lagi bila dia dah close. Contohlah, okey baik,
Beres, saya naklah coach join program ni. Kan? Bila dia dah join program tu, awak tak payah nak cerita lagi. Betul puan. Dahlah program ni dia bagi slide pula. Dia pun tanya pula, slide apa? Nampak tak tuan-puan? Satu hal pula kau nak cerita pasal slide. Kau silap cerita pasal slide, yang elok-elok dah nak closing, tak jadi close. Betul tak tuan-puan? Siapa setuju dengan saya? Elok-elok dah tadi nak bayar, tak jadi bayar. Betul? Sebab apa? Sebab engkau yang buka benda lain. Dah elok orang nak close tu, close je lah. Kan? Settle lah, bincang kemudian. Betul? Kecuali kalau benda itu melibatkan tadilah. Melibatkan macam ada sedikit, bukan sedikit lah, melibatkan bila beli, rupanya benda tu ada hidden. Sebab tak banyak orang like dekat FB. Sebab tu kod tak laku. Nurin Tapi again bagi saya, like dan sebagainya ini, itu again dia adalah prospecting punya step. Kan? Ini kita bercerita ni, cerita macam mana bila kita dah dapat database. Ni bila dah cerita dapat database ni. Kan? Boleh Okey, baik. So, siapa belajar sesuatu? Komen sikit, belajar sesuatu coach. Siapa rasa juga awak join kelas malam ni, walaupun saya tak minta bayaran, kelas macam ini pun, kalaulah orang charge dekat awak lah kan, RM50 ke, video ni pun boleh jual RM50. Saya boleh cakap macam tu lah. Maknanya apa? Step by step, bagaimana kita nak buat closing. Betul tak tuan-puan? Siapa setuju dengan saya? That's why, ajak ramai-ramai kawan-kawan datang. Betul? Berbaloi lah datang belajar klinik bisnes ni. Kan? Lepas tu boleh tengok pula ulang-ulang. Betul? Jadi, sekarang dah settle. Baik, sekarang dah tak ada masa lah. Ingat nak berhenti awal ni, tak jadi berhenti awal juga, tuan-puan. Okey, baik. So, sekarang kita nak cerita pula macam mana kita nak buat closing. Okey, tuan-puan. Komen closing. Okey, baik. Okey, baik. So, sekarang, bukan closing ni. Bukan kita nak closing habis. Bukan. Step yang kedua terakhir adalah apa? Kita nak buat closing. Baik. Satu teknik yang sangat famous dalam buat close sales ini, iaitu teknik always be closing. Semua orang komen? Always be closing. Apa maksud always be closing? Cara kita bercakap. Termasuklah tadi dalam always be closing ini, termasuklah small yes. Small yes ni juga tadi adalah termasuk always be closing. Kita selalu tanya, betul ke puan? Puan, setuju ke dengan saya? Ini ayat mahal tuan-puan. Ayat apa? Contoh, setuju ke dengan saya? Betul ke puan macam tu? Kan? Ini ayat-ayat mahal tuan-puan. Sebab tu awak tengok dalam kelas, banyak tak saya guna? Siapa setuju dengan saya? Walaupun awak tak perasan, itu small yes. Saya ni jenis apa? Kalau aku tahu, aku bagi tahu je. Kan? Itu kadang-kadang trainer tu, kau ni apa benda kau bongkarkan semua. Tapi tak tahulah tuan-puan, saya jenis perangai, aku tak pandai nak sembunyi sangat, aku cerita aje. Kan? Jadi ceritanya macam tu. Betul tak tuan-puan? Macam saya cakap macam betul tak? Jadi itu adalah small yes. Dan juga contoh, ayat yang contoh awak guna apa? Okey. Siapa berminat nak join? Contohlah kan, kita kata. Siapa berminat nak join kelas Facebook Ads? Ayat ni bagus ke tak? Kan? Okey, jika berminat, apa kata apa? Okey. Jika siapa-siapa yang berminat nak join kelas Facebook Ads, kan? Boleh join grup WhatsApp. Bagus ke tak bagus ayat ni? Kurang bagus. Sebab apa kurang bagus? Sebab kita gunakan perkataan jika ataupun siapa-siapa yang berminat, jika ada siapa-siapa yang berminat, maksudnya apa benar tuan-puan? Bila kita guna jika ni maksudnya apa? Dia ada pilihan untuk cakap tak. Contoh kata apa? Okey, macam mana siapa yang apa tu? So minat tak nak join kelas Facebook Ads? Contoh. Minat tak nak join kelas Facebook Ads? Tak bagus. Sebab apa? Sebab awak cakap apa? Minat tak? Maknanya dia ada peluang cakap tak minat. Tapi lain beza kalau kita guna always be closing, mungkin saya akan cakap macam ni. Saya akan cakap, okey, so ada ke dalam ni?
ada ke dalam ni yang memang dia dah lama dah nak buat Facebook ad, tapi dia tak jadi-jadi lagi Facebook ad? Siapa nak join Facebook ad yang nak bantu dia untuk dia pandai dalam Facebook ad? Klik link ini sekarang. Sebab apa? Saya gunakan dia punya hot button. So, sekarang tak ada lagi, lepas ni tak ada lagi apa? Kan? So, lepas ni tak ada lagi, lepas ni tak pening lagi duk fikir siapa yang boleh ajar Facebook ad. Dah lama dah cari kelas Facebook ad, kan? Dah lama dah cari, okey, klik link ni sekarang. Sebab apa? Sebab kita gunakan hot button dia balik, kita buatkan benda itu supaya dia terpaksa say yes. Sebab apa? Sebab kita gunakan benda yang dia dah memang dia nak. Ataupun kita cakap macam, okey, macam mana puan? Saya dah terangkan dekat puan sekarang ni, ada kelas Facebook ad, puan boleh join kelas Facebook ad sahaja, ataupun puan boleh join kelas Facebook ad bersama dengan kelas Shopee. Kalau join kelas sekali dengan kelas Shopee, murah sikit puan. Sebab puan join combo. Kalau puan join kelas Facebook ad sahaja, dia harga RM69. Kalau join dua-dua, dapatlah jimat RM20. So macam mana puan? Puan minat nak join kelas Facebook ad sahaja ke nak join dua-dua? Nampak tak? So, apa jawapan yang awak boleh bagi? Nak join kelas Facebook ad sahaja ke nak join dua-dua? Apa awak nak jawab sekarang? Saya nak tanya. Cuba komen. Nak jawab apa sekarang? Maka seolahnya awak tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab awak ada dua pilihan saja. Okey, saya join Facebook ad lah. Kan? Okay, tak apalah kot, sekarang tak ada ni ke kelas Facebook lah. Ataupun saya nak join dua-dua je lah. Kan? Tapi ni betul ni, dalam website kita ada sampai apa? Sampai setiap bulan akan ada. Okey, saya survey dulu. Bagus jawapan ni. Okey, saya survey dulu. Saya survey dulu, inilah yang dia panggil reject objection. Bila dia cakap saya survey dulu, okey puan, apa yang boleh saya bantu? Puan, apa yang mungkin puan nak tahu lebih lagi? Kan? Jadi tapi kalau dia cakap nak survey, dia tak ada cakap apa pun. Kita macam cakap tadi lah. Kan? Maknanya kalau dia dah memang tak nak join, tak ada cakap apalah. Kan? Dah memang tak nak. Macam mana? Okey, so itulah juga macam mana kita nak buat closing. Kan? Okey, baik. Jadi kita gunakan dia punya hot button, kita gunakan always be closing, kita gunakan small yes yang menyebabkan orang ini slowly dia akan mula pergi dan dia akan mula say yes. Betul tak puan? Dua-dua kena join dan bayar. Ya. Yalah, kena dua-dua kena join, kena bayar lah. Kalau dua-dua join tapi tak bayar, jenuh juga tu. Kan? Tapi tuan-puan, siapa sini yang memang, tapi affiliate tak payahlah, terkecuali lah. Mana-mana kelas yang contohnya memang awak ni memang apa? Awak kenal dia OKU ke, dia memang dia tak ada duit ke, dia memang susah yang amat-amat ke, kan? Bagi tahu saya. Nanti insya-Allah kita sponsor je lah. Kan? Okey, baik. Tapi kalau awak ada duit tak payahlah, kan? Lepas tu ramai datang nanti kat lagi. Saya tak ada duit lah coach. Jenuh aku. Kan? Buat bisnes macam mana ni? Bos saya selalu marah. Engkau ni nak buat bisnes ke? Tak nak sebenarnya. Tapi gitulah, tak boleh. Okey, baik. So, dan last kali step yang terakhir adalah servicing. So, semua orang komen servicing. Servicing ni apa tuan-puan? Baik, sekarang kita dah ada database dia, betul. Servicing ni ada dua tujuan. Kan? Komen, dua tujuan. Tujuan yang pertama, kalau orang tu dah beli, maknanya kita nak suruh follow up dia untuk beli lagi. Betul ni. Ini untuk orang yang beli lagi. Kalau siapa yang belum beli, kita follow up untuk dia belilah. Betul tak? Baik. Tapi untuk dia beli lagi, apa yang awak nak follow up tuan-puan? Kan, baik. Ramai orang yang follow up gunakan hard sell juga. Macam mana puan? Puan nak repeat ke ayat macam tu? Tak baguslah tanya macam tu repeat kan. Kita tanyalah dia, okey macam mana puan? Lepas tu kita tanya dah, contohlah barang dah sampai ke kan, ataupun kita bila dah guna seminggu ke, kita bertanya balik macam mana puan? Puan dah guna 2 minggu dah ni produk ni. Kan? Boleh saya tahu apa ada perubahan ke? Bila kita follow up macam ni, kita ada peluang untuk menyebabkan dia beli lagi. Sebab apa? Sebab
orang yang dah pernah membeli, dia jauh lebih mudah untuk beli lagi. Pegang ayat ni tuan-puan. Orang yang dah pernah membeli, dia lebih mudah untuk beli lagi. Berbanding dengan orang yang belum pernah beli. Faham? Kan? That's why, bila kita buat bisnes, servicing ini sangat penting, follow up ini sangat penting. Tapi again, saya nak cakap, kalau awak tak ada database, nak buat follow up macam mana? Betul tak tuan-puan? Kalau awak tak jaga database, awak tak simpan dia betul-betul, awak tak guna platform yang betul, awak tak letak dia betul-betul, awak tak ada cara untuk nak buat servicing dekat dia, maka awak akan hilanglah customer-customer yang dah pernah membeli sebelum ini, maka awak terpaksa cari orang baru, cari orang baru, cari orang baru. Dan itulah benda yang sangat memenatkan. Sebab apa? Sebab awak terpaksa cari orang baru. Faham ke ni? Komen sikit. Faham, coach. Boleh-boleh? Okey, baik. So sekarang, saya ingat settle dah saya punya topik ni. Saya ingat malam ni nak cerita sikit je. Sebab penat. Tapi itulah, bila dah bercakap tu dia jadi apa? Lah dia punya tu kan, dah jenis yang suka bercakap ni jadi macam tu Sekejap saya tarik cair download ni sekejap. Saya download ni Okey. So tuan-puan, boleh ke saya cerita sikit? Siapa nak tahu lebih detail? Okey, baik. Siapa yang sekarang ini yang untuk ni siapa nak dapatkan rakaman? Siapa nak dapat rakaman malam ni? Komen sikit. Nak, coach? Kan? Siapa nak dapatkan rakaman, komen nak. Oh, takkan tak nak kan, coach? Kan? Jadi, siapa yang nak tu macam biasa, tuan-puan, simple saja. Jap, saya nak tengok juga Syam ni dah ada ke poster minggu depan? Kalau tak ada, bagi copywriting untuk Facebook ad pun boleh lah, Syam. Sebab saya biasa minggu depan cakap ni. Oh, dah ada. Syam dah buat dah. Facebook for Business. Ni, minggu depan kita belajar ni, tuan-puan. Siapa nak belajar ni, minggu depan? Minggu depan kita nak ajar pasal, alamak tak adalah pula dalam ni Sekejap. Kat sini. Mana Ni close sales. Mana Syam? Ni Dalam ni tak? Ni. Minggu depan yang ni, tuan-puan. Boleh ke? Kita cerita sikit Facebook for Business. Komen sikit. Menarik, coach. Saya join minggu depan. Saya ajak kawan-kawan semua join. Kan? Kita cerita pasal Facebook lah sikit. Baik, ini sijil, tak ada apa pun. Okey, baik. Saya rasa cukup untuk tu. So, siapa yang nak dapatkan rakaman, bolehlah. Boleh dah dapatkan rakaman dengan hanya awak perlu share sahaja kepada 10 grup WhatsApp dan awak pun PM lah kepada orang tu, kepada saya punya team tu. Baik. Ini bukan. Banyak sangat dah slide ni kan. Nganya ni direct daripada hari ni lagi. Ni. Okey, baik. So saya cerita ni sikit lah Tak apa tuan-tuan. Again saya bagi tahu ada ke sini yang memang dah tunggu kelas Facebook Ads? Sebab saya rasa ramai sangat yang tanya saya berkenaan dengan kelas Facebook Ads ni. Dan saya bagi tahu siap-siap kelas Facebook Ads ni saya dah tak buat dah. Ini sahaja kelas yang ada sampailah bulan Februari, sampai bulan Julai nanti. Kan? Jadi siapa yang memang dia dah lama dah tunggu nak join kelas Facebook Ads, dia dah lama dah buat Facebook Ads tak jadi, dia dah lama nak tahu setting nak buat macam mana nak belajar lebih advance, siapa nak belajar kelas technical step by step, mana inilah masa dia, inilah masanya lah kan Tapi again saya bagi tahu dia adalah kelas technical dan siapa yang nak belajar Facebook Ads ni maknanya dia dah ada bajet lah untuk dia nak buat Facebook Ads. Kalau awak belajar Facebook Ads, awak tak ada bajet nak run Facebook Ads, makanya tak jadi jugalah tuan-puan. Jadi maknanya bukan, kalau awak rasa sesuai dengan awak, so silakan join kan. Sebab saya tak nak jual emosi kat awak, saya boleh tarik awak semua join, tapi apa pun kita nak kita nak orang yang sesuai lah kan.
Okey, baik. So, kelas ini macam ni tuan-puan, kelebihan dia adalah dia ada money back guarantee. Kita akan belajar macam mana nak hasilkan. Saya akan bercerita macam mana nak hasilkan iklan Facebook Ads. Nak hasilkan iklan Facebook Ads yang berkesan. Kan? Dan petang Tuan Hisham ni saya punya tim. Dialah yang kalau ada orang nak suruh run Facebook Ads, dialah yang akan ambil untuk saya punya agensi, dialah yang tukang run Facebook Ads. Jadi dia ni lebih pakar daripada saya sekarang lah, sebab saya dah jarang run Facebook Ads macam dia. Dia memang kerja dia memang run Facebook Ads. Kan? Jadi dia run Facebook Ads untuk klien, jadi dialah juga yang akan bercerita macam mana untuk set up Facebook Ads. Kan? Jadi siapa yang nak join tu boleh komen sikit. Nak coach? Saya lah tu coach, kan? So boleh pergi dekat dalam praktikal. Ya, kelas ini sangat praktikal. Kita akan terus buat dalam kelas. Kan? Terus buat dalam kelas dan akan diberi rakaman lah. Kan? Okay, siapa nak, harga dia RM69 sahaja dan ada rakaman. Kalau awak mungkin clash date ke ataupun awak nak tengok balik ke. Saya personally kalau belajar pasal Facebook Ads, belajar pasal Shopee, kalau saya jadi awak, saya suka pergi kelas online berbanding kelas offline. Kenapa? Kelas online ni dia ada rakaman. Sebab bila teknikal, awak nak kena perlu tahu nak klik dekat mana. Betul tak? Nak klik dekat mana, nanti balik awak boleh refer balik. Sebab bila teknikal, awak duduk dalam kelas, mungkin masa tu awak buat jadi. Tapi bila awak buat balik kadang-kadang tak jadi. Saya banyak kali kena macam tu. Betul tak tuan-puan? Kan? Jadi kalau saya suka pergi kelas online untuk teknikal. Tapi kalau kelas-kelas motivasi, pergi kelas offline lah. Kelas motivasi ni kan. Kan? Tapi kelas online, kalau kelas teknikal, kita suka kelas-kelas ni lah. Okay, baik. Jadi harganya RM69. Jadi siapa nak tu awak boleh tengok dekat dalam grup WhatsApp masing-masing. Tengok dekat dalam grup WhatsApp ada link dia. Ada link siapa yang nak join kelas Facebook Ads. Macam mana nak daftar? Tengok dekat dalam grup WhatsApp. Boleh? Sebab kita tak nak bagi dekat sini nanti bercelaru sikit. Okey, baik. Itu sahaja tuan-puan. Dalam kepenatan hari ni pun tiba-tiba dah terlebih masa dah tuan-puan. Itulah bila dah bercakap ni jadi macam tu. Okey, apa pun siapa rasa malam ni dia belajar ilmu yang sangat berguna, sangat best, dan dia suka dengan kelas malam ni, komen sangat. Komen tu best sangat coach. Terbaik. Kan? Awak tulislah sikit dekat dalam grup tu. Boleh tak? Dekat dalam grup WhatsApp kita tu cuba komen sikit. Terima kasih coach kelas malam ni. Sebab apa? Sebab ramai yang duduk dalam grup tu, kadang-kadang dia duduk dalam grup tapi dia tak pernah join. Cuba komen sikit dalam grup WhatsApp awak tu, boleh tak? Kan? Komen dalam grup WhatsApp boleh. Terbaik coach. Terima kasih sangat kelas malam ni, kan? Gitulah lebih kurang. Jadi, boleh ke? Tulis dekat dalam grup WhatsApp tu supaya dia sedar sikit duduk dalam tu, kan? Baik. Okay, apa pun tuan-puan, saya mohon maaf atas kekurangan. Jadi saya undur diri dan saya harapkan semoga apa yang kita belajar malam ni, apa yang saya bagi tahu ni tak semestinya saya lebih hebat daripada tuan-puan. Tak. Closing ni saya pun tak pandai sangat pun. Cumanya itulah apa yang saya belajar, itu juga saya buat. Dan kita bagi sama-sama manfaat lah, kan. Okey, baik. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Semoga ia berguna. Saya akhiri sesi kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi dengan tu saya ucapkan terima kasih sekali lagi semua yang join kelas malam ni. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa nak ucap terima kasih, nak buat ucapan dalam grup WhatsApp, okey, baik, dalam grup WhatsApp. sambung kat situ. Okey, baik, terima kasih semua, jumpa lagi.